Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billah. Kita sambung perbincangan kita muka surat 226. Sebab ketujuh, kesukaran nazam Al-Quran, yakni penambahan dan pengulangan. Suwarul itnab biziyadah. Wa ziyadatu ala sunan at-tabi'i aidan ala aqsam. Itnabu ziyadati bis-sifah qad takunu ziyadatu fil kalami bis-sifah nahwu qawlihi ta'ala wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wa qawlihi ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Itnabu ziyadati bil badal وقد تكون بالإبدال نحو قوله تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منهم. Sebab yang ketujuh ni iaitu berlaku itnab dan juga takrar dipanggil. Penambahan, penambahan dan pengulangan. Jadi dalam istilah dia panggil itnab. Itnab ni lawan kepada hazaf. Hazaf ni maknanya ada bahagian-bahagian daripada kalam tu, kalau mengikut percakapan biasa dia akan buang. Ada pun hak ni kalau mengikut percakapan biasa tidak akan ditambah. Tetapi kalau mengikut Al-Quran, nazam Al-Quran ada penambahan. Jadi dalam kalam biasa tidak ditambah tetapi ditambah dalam Al-Quran. Jadi bahasa Arab ni dia ada tiga cara lah. Bila disampaikan sesuatu tu dia ada cara sesuai kerana keseimbangan antara makna dengan lafaz. Jadi sebelum kita masuk tajuk ni, dipanggil itnab ni. Itnab ni kalimah yang banyak, ayat yang panjang tapi makna dia tu sikit je. Sikit je. Satu lagi dipanggil ijaz. Mana ringkas. Ijaz. Seperti mana yang kita bincang baru ni. Ijaz. Makna yang banyak tetapi dia mari dalam lafaz yang sikit. Maknanya kita perlu takdir sendirilah. Kita perlu andaikan sendiri. Ada bahagian-bahagian kalimah ataupun ayat yang dibuat. Satu lagi dipanggil musawah. Musawah, persamaan. Maknanya antara makna dengan lafaz tu dia ngam-ngam cukup. Sudah molek. Dan dalam bahasa, dalam Al-Quran ni, ketiga-tiga ni dia ada. Ketiga-tiga ni dia ada. Ijaz, itnab dan musawah. Jadi, dalam percakapan biasa, kalau terlapar ringkas tak sah juga. Dia panggil ijazun mukhil. Ringkas doa tu siapa kita tak faham. Tak boleh juga percakapan lagu tu. Satu lagi itnab, dia panggil itnab mumil. Panjang detail sangat sehingga orang boring. Macam biasa berlaku dalam khutbah Jumaat kan. Kadang-kadang ayat tu berjela, benda sikit lah. Tapi cara huraya dia tu dia ulang benda-benda yang sama tajuk. Jadi benda-benda lagu tu dalam bahasa Arab dipanggil hashwi. Mana kalam yang berjela. Jadi dalam bahasa Al-Quran, jadi kita kecek satu dari sudut bahasa Al-Quran, satu lagi dari sudut bahasa Arab. Uslub Al-Quran dan percakapan Arab. Jadi dalam bahasa Al-Quran ini, pertama sekali Al-Quran tu dia bersifat mukjizat. Mukjizat maknanya melemahkan manusia daripada dapat menandingi Al-Quran. Jadi bila dalam Al-Quran ini ada bentuk ijaz, dalam bentuk yang ringkas itu sebenarnya kalau mari dengan detail tak comel. Seperti kita baca dalam bab hazah baru ni. Ayat tu kalau kita datangkan mengikut kalam biasa dia kena mari dengan detail. Dan kalau detail maknanya dia menjejaskan sifat mukjizat. Maka tak sah lah. Begitu juga itnab, pendetailan yang ada dalam Al-Quran ini
dia akan mempunyai maksud yang tertentu. Bukan kata itnab tu maknanya Allah Ta'ala memanjangkan ayat dalam keadaan kita jadi jemu, kita jadi rasa benda ni tak perlu. Dipanggil haswi tadi, kalam yang berjala, tidak. Jadi oleh kerana Al-Quran ini sifat dia mukjizat, maka ada kalam yang ringkas, dia tetap memberi makna. Sebab apa? Sebab ijaz tu sendiri dia ada unsur balaghah, maknanya makna tu akan masuk molek dalam hati. Maka begitu jugalah itnab, penambahan ataupun pendetailan ini, ia adalah mempunyai maksud balaghah juga. Maknanya ada faedah, ada poin yang nak diisyaratkan dengan disebut dengan detail sesuatu kalam itu. Dan kalam yang penuh dengan balaghah, dia akan ada ni unsur ijaz, ringkas dan detail. Dia mesti ada. Cuma dipanggil likulli maqamin maqalun. Bagi setiap tempat konteks tu dia ada cara bercakap. Dia ada suasana yang tertentu, maka mestilah ada cara bercakap. Jadi dalam nota 169 ni, pendetailan ataupun itnab tadi ataupun penambahan, dia berlaku dengan dua bentuk. Pertama, detail dengan pembentangan. Mana Allah Ta'ala kemukakan kepada kita satu demi satu, berjujuk, iaitu dengan cara memperbanyak ayat. Ayat tu banyak. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Baqarah 164 ni, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fahya bihil ard ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi kalau mari ayat cara kita ni, inna fi khalqis samawat ayatun. So inna fi khalqil ard ayatun, inna fi ikhtilaf fil laili wan nahar ayah, inna fi fulki ayah. Dia akan mari gitu. Sebab la ayatin tu dia semua jadi dia jadi apa tu? Dia jadi isim kepada inna. Jadi isim kepada inna. Ada tanda, ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada kejadian pertukaran langit, siang dan malam. Semua itu adalah tanda-tanda. Jadi di sini Allah Ta'ala memperbanyakkan ayat. Macam wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kalau kira boleh dah kita nak ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulk. Wal fulk pada dah. Sebab kapal ni nak belayar mana kalau tidak atas laut. Dah. Jadi Allah Ta'ala kata wal fulki allati tajri fil bahri. Allah Ta'ala sebut juga kapal ia berlayar di atas laut. Jadi kalau kita kecek dengan kasar, kalau tak belayar atas laut, nak belayar atas darat kau. Tapi Allah Ta'ala sebut lagu tu sebab apa? Sebab ada benda. Sebab bila nak belayar, belayar tentu dah atas laut. Jadi macam mana kapal tu tak tenggelam? Macam mana kapal tu dia boleh bergerak? Maknanya Allah Ta'ala telah hantar ke angin supaya kapal tu dapat belayar. Jadi dapat belayar tu satu nikmat yang besar juga. Sebab manusia ni dia takkan nak berenang, nak pergi ke seberang laut tu, nak pergi ke pulau, dia tentu dia perlukan kepada kapal. Jadi nak menyatakan bahawa boleh menaiki kapal tu satu nikmat yang besar. Bukan semata-mata kapal belayar tu tidak, tapi bagaimana Allah Ta'ala memberikan ilham kepada manusia ni untuk buat kapal.
Itu satu nikmat ilmu. Satu lagi nikmat macam mana kapal tu dapat berlayar tu. Kau buat kapal siapa dia mula-mula ni? Nabi Nuh dah. Nabi Nuh. Jadi dalam ayat ni, terjemah itu tak payah baca dah. Allah telah menjelaskan dengan terperinci berhubung dengan perkara tauhid. Perkara tauhid ni makna sifat Allah Ta'ala sebagai khaliq. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi Allah Ta'ala tu khaliq. Jadi Allah Ta'ala memperincikan benda tauhid ni, benda akidah. Kerana khitab ataupun mesej itu ditujukan kepada manusia dan jin pada setiap zaman. Jadi sama ada yang alim ataupun yang jahil. Maknanya benda ni perlu diperingatkan kepada manusia. Yang bersetuju, mana yang menerima, yang mengakui, atau yang tidak bersetuju, yang mengingkari, atau yang bermuka-muka, mana orang yang munafik. Jadi Allah Ta'ala perincikan benda ni. Terutamanya kalau kita tengok ayat sebelum daripada tu, Allah Ta'ala kata wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tu. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala bila nak menghuraikan tauhid kepada dia tu, kalau kita belajar dia panggil ayat wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim tu dia panggil dakwah. Kalau kita belajar tafsir mengikut Maulana Hussein Ali tu kan, dia kata i'adah dakwah tauhid. Diulang dakwah tauhid. Dalam surah Baqarah dakwah tauhid yang pertama, ya ayuhannas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu dakwah tauhid pada kali pertama. Dalam surah Baqarah ayat yang ke-21 ke. Kemudian panjang cerita tentang Bani Israel itu. Siapa sini wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu dipanggil i'adah dakwah tauhid. Jadi bila ada dakwah tauhid, jadi dakwah ni dia perlu kepada dalil. Jadi ayat ni dalil tauhid. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang satu, Tuhan yang berhak disembah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, bukti dia macam mana? Bukti dia tu dengan kudrat lah. Jadi ayat 164 ni dalil. Jadi bila dalil dia kena panjang. Orang berdebat kan, orang berhujah. Dakwah tu sikit je. Dakwah tu sikit. Tapi bila nak membuktikan dakwah dia tadi, pembukti maka dia kena buat mari dalil. Sekat mana dia ada, sekat mana dia tahu, dia kemukakan habis. Jadi sebab itulah dia panggil itna' berlaku dalam ayat ni, sebab Allah Ta'ala nak mengemukakan dalil kudrat dia. Dia tu berhak disembah. Dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diseru. Bukti dia kejadian-kejadian ni. Kejadian langit, bumi, pertukaran siang dan malam. Dan tentu sekali termasuklah apa ada di langit tu, bintang-bintang. Siang malam maknanya ada matahari. Dengan detail tu. Ni orang panggil pendetailan tadi kerana maksud ke apa? Sebab ayat ni dikira sebagai dalil-dalil. Dalil kepada dakwah. Dakwah itu maknanya dakwah tauhid ada dalam 163. Kemudian bentuk pendetailan yang kedua iaitu pendetailan tambahan dengan cara masuk satu atau dua huruf jar. Mana ada tambahan tu. Macam kalau kita tengok dalam ayat yang sama juga, la ayatin, akhir sekali tu, la ayatin liqaumin ya'qilun. Lam tu dipanggil lam taukid tu. Lam taukid. Jadi tak ada lam tu tak apa kalau kira dalam struktur ayat biasa. Ayatin. Ayatin. Tapi ditambah la ayatin tu sebab dia ada maksud penegasan. Penegasan. Taukid dia panggil. Jadi ada satu dua huruf tambahan tu biasa. Macam kita baca ayat laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un.
Jadi kaf tu dengan makna seperti. Mislu tu seperti juga. Ada penambahan. Laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu yang sama sepertinya. Kamitslihi. Jadi kaf tu dia makna seperti dah. Misl itu seperti juga. Jadi ada dua. Jadi itna' tu kira-kira itna'. Dalam percakapan biasa dikira sebagai ditik. Ada tambahan. Tapi apa ada? Jadi ada ulama berpendapat bahawa hak serupa Tuhan tak ada. Tak ada hak serupa dengan Tuhan. Hak serupa dengan serupa Tuhan pun lebih-lebih lagi tak ada. Maknanya ya seperti Tuhan tak ada. Hak serupa dengan serupa Tuhan tak ada juga. Lebih-lebih lagi tak ada. Itu dia panggil takkid atas takkid. Kemudian ada sumpah, ada peringatan. Tu, dah. Itu orang panggil ada masuk huruf, huruf jar tu. Atau dengan cara masuk huruf tambahan. Jadi hak pendetilan ni, hak ni kita akan tengok lepas pada ni lah, lepas daripada nokta ni. Kata penegasan takkid tadi, pengulangan. Pengulangan ni macam ayat dalam surah Al-Mursalat tu. Wailul yauma idzin lil mukazzibin. Berapa kali Allah Taala ulang dalam surah Al-Mursalat. Dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang. Tak. Tu kalau kira tu itnab juga. Lepas tu macam inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tak. Dalam surah Syu'ara pengulangan juga. Fa kaifa kana azabi wa nuzur wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu dalam surah Qamar. Jadi itu panggil takrir ataupun pengulangan. Kemudian ada penambahan sifat. Nanti kita baca pada ni. Lepas tu ada badal, ataf bayan, ataf khas kepada am. Ataf ni maknanya kita balik semula kepada hak sebelum dia. Macam ataf khas kepada am ni, kita sebelum pada tu sebut hak umum. Ujung dia tu kita sebut hak khusus. Macam tanazzalul malaikatu waruh. Turun pada malam Lailatul Qadar tu malaikat dan ruh. Ruh tu Jibril. Jadi malaikat tu Jibril juga. Jibril tu malaikat juga, tapi dia sebut. Sebab dalam kaedah dia, lepas daripada disebutkan hak umum, disebutkan hak khusus, maknanya hak khusus tu benda penting sekali. Macam Jibril tu, hijab dia tu penting sekali. Yang ni membawa wahyu. Kemudian ataf am kepada khas. Ataf am kepada khas ni macam apa? Macam sebut dulu hak khusus, kemudian sebut hak umum. Tak. Macam doa Nabi Nuh tu. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, kedua ibu bapaku, dan orang yang masuk rumah aku dalam keadaan beriman. Dan orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Jadi orang mukmin perempuan lelaki tadi, perempuan lelaki tu dia masuk, dia kira umum tu. Jadi hak sebelum tu khusus. Saya orang beriman, kedua ibu bapa saya beriman. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Orang hak masuk rumah aku. Siapa dia? Anak isteri. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Orang hak masuk rumah aku dalam keadaan beriman, mana itu doa khusus kepada isteri. Dan juga anak. Itu doa Nabi Nuh. Itu panggil ataf khas kepada am. Ataf am kepada khas. Kemudian penjelasan selepas kesamaran dan sebagainya. Ini banyaklah. Ini banyak disebut ni dalam ayat-ayat. Waktu tu secara terperinci nanti kita akan bacalah. Kemudian penambahan dalam kalam kita baca tadi, penambahan yang berbeza dari cara kalam biasa yang diketahui juga terbahagi kepada beberapa bahagian. Mana kita sebut tadi, kalau mengikut kalam biasa, Al-Quran itu dalam ayat-ayat yang bersifat itnab tadi dikira sebagai panjang pula.
Kalau ikut kalam biasa tak perlu detail tu. Tapi kalau mengikut kalam Allah, kena ada detail. Sebab ada benda yang Allah Ta'ala nak memberi penekanan. Macam ayat kan? Ayat hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semaya dan semaya asar. Kalau kira jagalah semaya asar tu tak orang tak panggil semaya kau. Semaya juga tapi dia ada maksud ihtimam, kena beri penekanan yang lebih sikit. Tak. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Tu dia panggil ataf khas kepada am. Jadi semaya kena jaga. Tak. Jadi bila terjemahan dia kena tubik terutamanya semaya asar. Jadi dia apa? Kalau kita terjemuh semayalah, jagalah semaya dan semaya asar. Jadi tak nampak tu maksud penekanan ada pada waw tadi. Sebab itulah dia kena waktu tubik terutamanya. Khususnya. Sebab orang Arab ni biasanya dia apa? Dia nak menyatakan bahawa ada kelebihan yang khusus, ada kepentingan yang khusus kepada yang khusus tadi, diataf kepada umum. Kemudian penambahan sifat. Kadang-kadang berlaku penambahan sifat dalam kalam seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Maknanya spesies lah, spesies seperti kamu, maknanya kena jaga. Tak boleh sampai pupus. Jadi dalam ayat ni hendaknya wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tak. Jadi tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayap dia. Jadi itu nampak macam berjela. Sebab apa? Sebab dalam realitinya burung ni kalau dia nak terbang, dia kena ada dua sayap. So tak terbang. Lepas tu kalau tidak terbang, tak. Orang tak itu mana burung tu. Jadi burung tu dia kena terbang juga. Baru panggil burung. Tak. Kalau dia ada sayap tak terbang, panggil itik. Serati, ayat. Dia kena bernama suku. Tak. Ni kalau hak jenis terbang tu kita boleh panggil burung. Tambahlah burung apa? Burung belatuk ke, burung helai ke. Tapi ke ayat tak panggil burung ayat. Burung itik, burung asak. Sebab dia ada sayap tapi tak boleh terbang. Jadi tambahan yatiru bi janahai ni, jadi seolah-olah kepada kalam biasa dia akan jadi itna. Penambahan yang tidak diperlukan. Sebab pada realitinya kalau burung dia terbang. Tapi Allah Ta'ala sebut juga dia ada sebab ni. Sebab dalam bahasa Arab ni, dalam nota 466, penambahan sifat di sini untuk menyatakan jenisnya yang umum. Jenisnya yang umum. An-Nasafi, Nasafi ni dia ada kitab tafsir dia dipanggil Al-Madarik. Madarikut Tanzil. Disifatkan dengan frasa terbang dengan kedua belah sayapnya untuk menafikan majas. Mana terbang sungguh. Kerana digunakan juga tara untuk sesuatu yang lain dengan membawa dengan maksud dengan maksud tu. Dengan maksud membawa pergi dengan pantas. Membawa pergi dengan pantas tu dia panggil kita boleh berkomal lah. Jadi tara tu makna dia selain daripada terbang, maknanya buat lari ataupun pergi ke hadapan dengan cepat. Tara. Penyair Quraib bin Unaif berkata, ni penyair lah bukti dia, orang panggil syahid. Ni dalam Dewan Hamasah. Qaumun idza syarru abda najzaihi lahum taru ilaihi zurafatin wa wuhdana. Kaum itu maknanya orang hak gedabal ni, tak, bukan orang lemah. Mana dia cerita ni asalnya kaum dia tu jenis tak madu, tak ada izzah, tak ada kemuliaan, tak ada keberanian. Dia ceritanya popok tu rapah hutang kita, tak. Tapi popok kita ni pemaaf sangat, tak apalah dia ambil hutang kita.
Jadi dia mencela bangsa dia, kabilah dia tu lemah sangat. Siapa orang rapah harta kepunyaan mereka tak boleh buat apa-apa. Jadi dia pun nak sebutlah sepatutnya qaumun idza syarru abdan najzaihi lahum ni, mana sepatutnya kaum itu apabila kejahatan, yakni peperangan itu memperlihatkan taringnya. Mana kalau perang tu masing-masing tunjuk pedang, lembing anak panah tu, taring tu kepada mereka segera bergerak pantas. Tara ilaihi, maknanya taru ilaihi. Jadi mereka pergi cepat. Pergi cepat. Jadi tara tu tidak semestinya terbang. Kalau terbang tu itu makna hakiki. Makna hakiki. Tara dengan makna terbang itu makna hakiki. Tapi juga digunakan dengan makna pinjaman majaz, yakni pergi dengan cepat. Taru ilaihi. Sebab kaum ni orang tak panggil terbang, tapi dengan makna dia pergi dengan cepat. Taru ilaihi zurafatin wa wuhdana. Mereka pergi menuju menyerang musuh dia tu, musuh mereka tu dengan berkumpulan atau seorang demi seorang. Dalam Quran ni yatiru bijanahi ini dengan maksud mereka burung-burung tu terbang. Bukan kata jalan. Kita kata jalan dengan cepat. Kemudian innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat, diciptakan dengan bersifat tabiat resah gelisah. Dalam kurungnya lagi bakil kedekut. Lagu mana? Iza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia merasa resah gelisah. Bila tak ada pitih kak, tak sedap duduk. Tak ada pitih. Tak. Wa iza massahu khairu manu'a. Dan bila dia beroleh kesenangan, dia jadi sangat bakil kedekut pula. Itu sifat manusia. Jadi perkataan haluk itu Allah Taala sendiri tafsir dengan dua ayat lepas pada tu. Jadi haluk tu mana payah nak hurai dah. Gapo perkataan itu, maka Allah Taala sendiri sebut dalam dua ayat. Makna haluk ialah orang yang tidak bersabar ketika ditimpa ujian, baik kesusahan maupun kesenangan. Dia jadi tak sabar. Kemudian penambahan badal. Badal ni mana gantilah, ganti. Kalau kita kata badal haji dah, bukan bedal haji dah. Badal haji maknanya kahwin tu mati dah. Ataupun kahwin tu tua dah, duduk atas kursi roda, tak boleh nak pergi mana, tak boleh naik atas terbang dah. Jadi anak-anak dia tu buat haji badal, ganti untuk dia. Tu makna badal, gantilah. Kemudian maksud badal dalam bahasa Arab ni, mana badal tu ganti kepada hak sebelum dia. Maknanya kalau buai salah satu tak apa, ayat tu dapat difahami. Macam kita kata Umar ibnu Umar bin Al-Khattab. Tak. Kalau kita kata Ibnu Al-Khattab, mana Umar dah lah. Umar Ibnu Al-Khattab. Ibnu Khattab tu dipanggil badal. Mana kalau kita kata Ibnu Khattab Sayyidina Umar. Kalau kata Umar juga. Mana tu panggil yang kedua tu dia panggil badal. Menggantikan. Ataupun kita kata saya baca Quran satu juzuk. Saya baca Quran. Tak. Saya baca Quran satu juzuk. Bunyi mula-mula tu saya baca Quran tu ingat aku 30 juzuk. Tapi bila sebut kemudian tu saya baca Quran 2 juzuk. Maknanya kalau kita nak sebut saya baca 2 juzuk Quran pun boleh, saya baca Quran pun boleh juga. Walaupun tidak baca habis. Dia panggil bab badal juga. Bab badal juga. Maknanya kalau dia kata saya baca Al-Quran, betul ayat, tak nipu. Sebab Al-Quran tu dia boleh merujuk kepada
bahagian-bahagian tertentu, surah tertentu, juzuk tertentu. Cuma dia panggil sebut keseluruhan. Kita kata kita setara dengan apa, kita ni tanya-tanya je ni kita tak pula steering. Tak pula steering maknanya bawa kereta lah. Dah. Bawa kereta. Tak pula steering itu maknanya bini dia driver ataupun anak dia driver. Dia sendiri tu tak. Maknanya pula steering tu saya tak pula steering. Jadi kiranya saya memandu. Dah. Dia kira pula steering itu bawa kereta juga. Walaupun tidak kata dia bawa sendiri ke, ataupun dia kata pula steering ni, mana dia pergi satu juzuk daripada kereta tu dia panggil badal juga. Panggil badal juga. Kadang-kadang berlaku penambahan dengan badal. Seperti firman Allah Ta'ala. Lillazina stud'ifu liman amana minhum. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumih lillazina stud'ifu liman amana minhum. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ketua-ketua yang sombong takbur. Bahasa Melayu itu takbur. Bahasa Arabnya takabur. Dari kaumnya berkata kepada orang-orang yang dipandang lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di kalangan mereka. Tahukah kamu bahawa Saleh itu diutus dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang ia diutus untuk menyampaikannya. Jadi hak nak di sini, hak kita garis tu lillazina stud'ifu. Jadi ketua-ketua ia sombong dari kalangan kaum dia, kaum Nabi Saleh tadi. Dia kata kepada orang-orang yang dhaif. Orang dhaif itu siapa dia? Orang dhaif yang beriman dengan Nabi Saleh lah. Maknanya di sini golongan mustakbirin ni, golongan yang membesar diri ni, hak tak saya beriman kepada Nabi Saleh ni, mereka memandang hina kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh disebabkan mereka tu orang dhaif, orang sesak, orang miskin. Dan mereka pun tak seikut Nabi Saleh sebab pengikut-pengikut Nabi Saleh ni orang miskin. Sebab itulah mereka istikbar, menyombong diri. Jadi bila hak ikut Nabi Saleh tu orang-orang dhaif, jadi mereka menganggap lemah, mereka menganggap sebagai hina. Jadi mereka tak seikut Nabi Saleh kerana pengikut Nabi Saleh tu orang dhaif. Jadi lillazina stud'ifu liman amana minhum. Jadi liman amana minhum tu dia panggil badal. Maknanya kalau kita buat qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lillazina stud'ifu ata'lamuna anna salihan. Faham dah ayat tu. Begitu juga. Kalau kita buat qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi liman amana minhum, boleh juga. Dari segi grammar tu tak jejah. Tetapi Allah Ta'ala sebut juga nak menyatakan bahawa sebab kepada orang-orang kafir tu kufur sebab dia sombong. Sombong dia tu dia memandang hina orang-orang yang beriman disebabkan orang beriman tu dhaif, fakir. Itu nak menjelaskan kesombongan mereka. Jadi kalau kita tengok dalam nota ni, dalam frasa ini lillazina stud'ifu badal bagi liman amana minhum. Terbalik tu dalam ayat ni frasa lillazina stud'ifu ni apa? Dalam ayat ini frasa liman amana minhum tu badal bagi lillazina stud'ifu. Terbalik. Itu balik Kalau jadi badalnya liman amana minhum tu. Sebab lillazina stud'ifu tu dipanggil mubdal minhu. Mubdal minhu tu yang ditukarlah, yang diganti untuknya. Mereka itulah adalah orang-orang miskin yang dipandang lemah dan hina oleh orang yang sombong, takbur. Itu pemimpin kaum Nabi Saleh yang berbangga dengan kedudukan yang mereka yang dimiliki dan tidak mahu beriman.
Jadi perkataan malak ni, dah. Perkataan malak ni, orang Melayu Kelantan kata malaun. Malaun. Dah. Sebenarnya malak tu asal mana dia pemimpin penting lah. Pemimpin penting, tak kira dia baik ke jahat, dia panggil malak juga. Sebab hak mesyuarat Balqis tu ke, ratu Sabak tu, dah, dia memesyuarat dengan apa? Dengan Balqis tu, Balqis mesyuarat dengan mereka tu guna perkataan malak juga. Mana sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Kalau kira mereka tu orang baik juga. Dia menasihati Balqis. Kalau orang jahat tak kira lah Balqis hak berjuru tu, dah boleh bermusyawarah dengan mereka. Lepas tu biasanya perempuan ni tak jadi raja. Tapi oleh kerana raja tu perempuan dan dia didokong oleh ahli mesyuarat yang bijak, yang baik, dah, jadi pemerintahan dia tu molek. Tu cerita Ratu Sabak tu. Kita nak sebut di sini perkataan malak ni, dia bukanlah kata pemimpin yang sombong jahat. Tidak. Sebab kalau kata dia pemimpin sombong yang jahat semata-mata perkataan malak tu, tak kira Allah Ta'ala kata allazina istakbaru. Jadi allazina istakbaru tu dia menghuraikan makna malak tu. Makna dia menentukan jenis malak lagu mana. Jadi malak ia sombong. Jadi ada malak yang baik. Jadi asal perkataan malak ni daripada mala'a. Mala'a yang ni orang-orang yang memenuhi majlis. Mala'a tu makna memenuhi. Memenuhi majlis. Maknanya kalau mesyuarat dia kena ada. Tak cukup lemon ni dia tak boleh buat mesyuarat. Itu panggil malak. Satu lagi malak ni dengan mana orang lain tengok dia tu dengan penuh mata. Mala'al qaumu mala'al qaumu biru yati ilaihim, gitulah. Maknanya orang tu tengok mereka dengan penuh mata, mana dengan hormat, bukan pandai sebelah mata dak. Itu maksud malak, maknanya orang-orang yang mulia. Mana orang lain tu tengok dengan penuh hormat, bukan kata jeling pandai sebelah mata, tidak. Maknanya mereka bila pandai betul-betul tu maknanya mulia lah. Itu asal mana malak. Kemudian penambahan dengan ataf tafsiri. Ataf tafsiri. Ataf tafsiri ni kalimah yang disebut selepas tu menghuraikan perkataan sebelumnya. Kalimah selepas pada tu disebutkan untuk menghuraikan kalimah sebelum dia. Ada kalanya penambahan ataf tafsiri berlaku seperti firman Allah Ta'ala, hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga apabila dia dewasa dan mencapai umur 40 tahun. Jadi wa balagha 40 sanah tu dia panggil ataf tafsiri kepada ashuddah. 40 sanah tu dianggap sebagai ataf tafsiri yang menjelaskan kepada makna asyuddah. Itu mengikut pendapat Imam Waliullah. Dalam nota 469 ni, menurut Imam Waliullah, seseorang itu dikira dewasa, balagha asyuddahu, apabila ia mencapai umur 40 tahun. Itu. Ini mengikut tafsir Waliullah lah. Alasan beliau ialah Allah mentafsirkan usia dewasa dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung tu ataf lah. Wa tu. Waw tu, wa balagha. Jadi perkataan waw tu dipanggil ataf. Huruf ataf. Jadi huruf ni dikira menafsirkan kalimah asyuddah. Ataf, kata hubung ataupun panggil ataf. Waw tu. Di sini waw. Bagaimanapun Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ni dalam tafsir dia menyebut bahawa kebanyakan ahli tafsir mengatakan itu adalah usia 33. Iza balagha asyuddahu tu, balagha asyuddah maknanya dia sampai ke umur kekuatan. Itu umur 33. Itu kebanyakan ahli tafsir kata. Alasannya ataf ini untuk menyatakan yang sebelumnya itu berlainan dengan selepasnya. Jadi ataf ni kalau mengikut ahli tafsir lain dia kata bukan ataf bayan.
Bukan ataf tafsiri tetapi ataf lil mughayarah, untuk menyatakan benda tu berbeza-beza. Dengan orang sebelum dia. Macam kita kata, saya menulis dengan pen dan pensel. Lagu mana? Saya menulis dengan pen dengan pensel, ataupun saya menaik dengan komputer dan juga dengan telefon. Mungkin boleh guna belakang Word kan? Dalam laptop pun ada Word, dalam telefon pun ada Word juga. Jadi dua benda yang berbeza. Jadi kalau kata saya menulis dengan pen dan dengan pensel, maknanya bukan kata pen tu tafsir kepada pensel, tidak. Benda yang lain-lain. Jadi jumhur kata, orang lain kata ataf ni lil mughayarah, untuk menyatakan berbeza. Jadi maksud iza balagha asyuddah, maksud sampai dewasa ialah kekuatan tubuhnya dan akalnya telah sempurna. Maknanya kalau umur 33 tu, nampak gagah. Nampak hebat, sempurna. Oleh sebab itu kekuatan tabi'i dan hayawani pada ketika itu sampai dewasa. Mana dah? Manakala usia 40. Ni. Masuk sampai dewasa ialah kekuatan tubuhnya dan akalnya telah sempurna. Berhenti situ. Dah. Kau apa ni dia lari dah ni. Sampai kemucuk dah ni. Manakala usia 40 tahun dianggap sampai ke hujung umur muda beliau. Habislah. Tak. Tak boleh duduk dalam pemuda lah. Tak. Dia kena tukar dah. Tak boleh duduk dalam belia dah. Kena masuk dalam wadah dah. Oleh sebab itu kekuatan tabi'i dan hayawani pada ketika itu semakin berkurangan. Tinggal pada ketika itu. Maknanya pada ketika umur 40 tu dia jadi lemah lah. Sebab itulah kalau kita tengok pokok ni kan, umur 40 tu cari tukar dah. Dah. Cari tukar dah. Tak. Tak ada 40 tu. Tu ngarut je. Kalau hak dulu, hak kita dengar dulu umur 40 tu guna tukar lah. Dia kira Nabi Musa tu. Nabi Musa ke? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tak gapo tangan kanan kamu wahai Musa. Nabi Musa kata tukar. Jadi waktu tu Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, kecek tu maknanya umur 40 tahun jadi Nabi. Jadi waktu tu Nabi Musa guna tukar. Jadi bila umur 40 tahun guna tukar. Dia tak hanya. Dia tak tengok ayat sebelum tu. Tu tak tahu tu. Dia tak tengok ceritanya. Nabi Musa bawa tukar tu. Moga dia pegang kambing. Nabi Musa dia ya Allah Ta'ala. Dia nak buat tarik daun kayu dah. Lepas tu kalau musafir nak pada tukar tu. Tak sebagai senjata. Ada ular ke gapo ke, nak lah. Jadi itu salah faham lah. Pengguna tukar dia kena bahar lah. Tak. Tapi lah kalau kita tengok tu lebah lah ni. Tak. Dia budak lagi. Tak. Budak patu. Guna tukar. Umur baru berapa baru. Jadi bila umur 40 tahun ni, dia telah sampai habis umur beliau, dan waktu tu kekuatan tabi'i dia tu, hayawani dia tu sikit-sikit merosot. Dia ada merosot tu. Kadang orang kita katakan kita sejak 40 ni dia serah lain dah. Tak serupa dulu. Dah. Kekuatan akal dan fikir semakin sempurna. Jadi nampak kehormatan bila umur 40 ni. Ini memberi petunjuk bahawa sewajarnya penumpuan insan disempurnakan menuju kepada alam ubudiyah dan sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Jadi hendaknya di sini mengikut jumhur iza balagha asyuddahu, maknanya umur 33, wa balagha arba'ina sanah tu kemuncak umur belia. Jadi bila dia alah ke 40 tahun tu, dia banyak kena muhasabah lah. Kena fikir dah. Jadi biasanya dah umur 40 tahun ni, biasanya dia cari cucu dah lah. Cari natu ke anak. Bukan cari untuk diri dia dah. Cari natu untuk anak. Dah. Tapi betul lah kalau anak tengok perhati kan. Kau mana gagal kata nak bini dua dah. Kalau dia 40, umur 40 tu kecek saja. Buat perabi heliu, perabi masuk. Tak. Tapi kalau anda perhati kalau gugu sayang-sayang tak. Kalau dia bini dua sore hari tu tak, sebelum umur 40.
Anak perhati berapa orang sayang anak. Ramah bini dua ni. Dia tengok dia nikah sebelum 40. Masa tu. Kalau dia 40 kan pandai seorang tu. Kecek saja. Tu pengamatan lah. Orang lain tengok lagu mana tak tahulah. Tapi kita perhati lagu tu lah. Mana kalau ada cita-cita nak bini dua sebelum 40. Kalau ikut tafsir Ar-Razi ni betul juga dah. Kalau dah 40